Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada ilmu tajwid. Ilmu tajwid, saya akan menggunakan kitab Kaedah Al-Matin. Tuan-tuan mungkin tertanya-tanya apa makna Al-Matin. Al-Matin ni makna dia kukuh ataupun mantap. Dan kalau tuan-tuan tengok antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala antaranya Al-Matin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan antaranya juga Al-Matin. Al-Matin maksudnya maha kukuh. Mudah-mudahan kaedah yang saya dan juga tuan guru saya iaitu Ustaz Zamri Zainuddin ini merupakan kaedah yang terbaik untuk kita, dan saya mengharapkan semua pakat sokonglah kaedah yang kita usahakan ni. Baik, kalau kita tengok Al-Matin ni dia terbagi pada dua bahagian. Dua bahagian. Bahagian pertama dan bahagian kedua. Bahagian pertama merupakan asas. Bahagian kedua adalah merupakan hukum hakam ilmu tajwid. Jadi setiap hukum hakam pada bahagian kedua ilmu tajwid ini kita sediakan formula. Formula ni sebenarnya untuk memudahkan kita. Kadang-kadang kita nak mengetahui ilmu tajwid ni kita memerlukan kitab yang besar. Tak, kita sediakan formula untuk ringkas, mudah untuk kita tangkapkan, untuk kita faham. Kemudian selepas tu kita sediakan, kita pilih ayat-ayat daripada Al-Quran yang berkaitan dengan hukum tersebut dan kita highlight hukum yang kita maksudkan tersebut, serta kita letakkan juga surah dan nombor ayat dia. Jadi bila kita tengok formula, kemudian kita tengok contoh-contohnya, kita praktik terus. Itu di antara keistimewaan Al-Matin. Jadi kita tengok yang pertama, bahagian pertama iaitu asas dia. Asas kita mulakan dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni ada 29 iaitu huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Dan bila kita baca huruf hijaiyah ni, apa yang pentingnya kita kena tahu makhraj dia. Di mana makhraj setiap huruf tersebut. Contohnya ada makhraj halqum, ada bahagian lisan, dua bibir, bahagian hidung dan juga rongga mulut ataupun jauf. Bahagian halqum ni ada 6 daripada bawah ni iaitu huruf hamzah dan huruf ha. Pertengahan dia ha dengan ain. Pangkal halqum ni adalah huruf kha dengan ghain. Kemudian kita ambil yang mudah dulu, bibir mulut. Ada 4 huruf. Fa, mim, ba, waw. Fa, af, mim, am, ba, ab, waw, aw. Kemudian jauf, rongga mulut ni ada 3 iaitu huruf-huruf mad. Alif sebenarnya berbaris di atas. Contoh qala, qala. Waw sebenarnya baris di hadapan. Contoh apa dia? Qalu, qalu. Dan ya sebelumnya berbaris di bawah. Qila, qila. Itu huruf mad. Kemudian kita tengok lisan pula. Kebanyakan huruf ni huruf lisan. Bermula pada pangkal lidah ni, paling hujung iaitu huruf qaf. Ke depan sikit kaf. Aq, ak. Pertengahan dia ada 3 huruf iaitu huruf shin, jim dengan ya. Ash, aj, ai. Kemudian huruf ra, nun, lam. Kemudian hujung lidah ke atas iaitu huruf ta, dal dengan ta. At, ad, at.
Kemudian hujung lidah kita keluarkan sedikit bila kita menyebutnya, iaitu 3 huruf, iaitu huruf sa, as, zal, az dengan za, al. Kemudian 3 huruf lagi hujung lidah juga, tapi kita tak keluarkan lidah kita, iaitu huruf sin, zai dengan sad. Kemudian huruf yang satu huruf itu mendempik lidah kita ke kiri ataupun kanan, iaitu huruf dad, ad. Itu adalah makhraj huruf yang kita perlu ketahui yang ada dalam kaedah al-matin. Kita siap letak gambar rajah hari. Gambar rajah yang tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Dan ada orang bertanya, kenapa kita tak letak macam mana kaedah yang lain yang tuan-tuan ketahui, contoh a-aba, tata-a, ba-aba, contoh kan, yang tuan-tuan belajar kan. Antaranya bila mana kita kaji, saya bincang dengan Ustaz Zamri Zainuddin, antara kita lihat masyarakat bila mana dia menyebut terus bunyinya, bila kita tanya apa huruf ni, contoh ni huruf apa? Huruf na. Betul ke na? Bukan, dia huruf nun. Bukan na. Dia terus belajar terus na kan. Ataupun ni huruf apa? Ja. Ni bukan ja, ni jim. Ni huruf apa? Ni huruf contoh sa. Ni bukan sa, ni sin. Dia tak kenal dengan betul huruf-huruf tersebut kan. Jadi itu antara permasalahan-permasalahan yang kita kena perhatikan lah. Selain pada makhraj, kita kena tahu juga sifat. Kan? Sifat. Iaitu apa dia sifat-sifat huruf? Antaranya dia ada bahagian yang berlawan dan bahagian yang tidak berlawan. Bahagian berlawan, dia ada, kalau tuan-tuan buka buku Al-Matin ni, yang terakhir, kita ada buat gambar rajah macam ni. Sifat-sifat berlawan iaitu contoh hams, lawannya jahar. Syiddah, lawannya rakhawa. Isti'la, lawannya istifal. Itba' lawannya infitah. Izlaq, lawannya ismat. Yang tidak berlawan, contohnya qalqalah, safir, tafashi, istatalah, inhiraf, dan lain-lain lagi lah. Sebagai contoh, tuan-tuan tengok huruf qaf. Qaf ni, dia berbeza dengan kaf. Qaf ni dia ada sifat dia qalqalah. Qalqalah apa? Dia melantun. Kaf kita sebut dia tak melantun kan. Sifat dia tak melantun. Qaf melantun. Walaupun dia berhampiran tapi dia tak sama sifat. Contoh qaf aqa. Kalau kaf ak. Contoh apa? Apa ni? Qaf ta. Ata. Dia melantun. Ba ab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu sifat dia. Kalau tak melantun, maka salah sebut. Jim, aj, dal, ad, masad, kena lantun. Manakala huruf-huruf yang selain pada huruf qaf, ta, ba, jim, dal ni jangan kita lantun. Contoh kita nak rajin sangat lam, kita lantun. Al, tak boleh ataupun dad, ad, tak boleh. Kita kena tahan, tak boleh lantun. Contoh lagi shin, nak sebut semua tak boleh, kita ambil sikit lah. Sifat tafashi. Tafashi ni ada satu je huruf. Contoh shin. Kita kena sh, macam itulah. Tak tahu nak terjemah dia macam mana, saya tak pasti kan. Contoh kita baca Quran, li'ila fi quraish. Tu kena ada sh. Tak boleh lah apa ni sebut li'ila fi quraish. Tak boleh kan. Sebab shin tu dia kita kena sebut sh, kena ada macam tu. Ada sifat-sifat dia. Apa lagi? Contoh dad, istitalah ataupun memanjangkan. Dia ada sifat dia. Banyak lagi kita nak sebut, tak sempat kot. Dah lebih daripada 7 minit yang telah diberikan kepada saya. Yang penting tuan-tuan dapatkan buku Al-Matin ni mudah, ringkas dan cepat.